A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu wahai umat manusia seorang rasul, seorang guru daripada kalangan kamu sendiri, yang mana terasa sangat berat oleh rasul sekiranya melihat kamu susah, dan baginya terlalu menginginkan kepada kamu hidayah dan kesenangan, dan sifatnya sangat belas kasihan dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 128. Yang anda hormati, Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Zulhasnan, Timbalan yang di-Pertua 2, Timbalan yang di-Pertua 1 Berkesam. Seterusnya saf kepimpinan, ikhwah akhwat, sahabat-sahabat yang di Mesir maupun di Malaysia, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, serta seluruh muslimin dan muslimat dan sahabat pendengar lah yang bersama dengan kelas pada petang ni. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah SWT, insya-Allah. Jadi pertama-tama sekali kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana masih sudi untuk memberi kita peluang dan ruang untuk teruskan kelas fiqh sirah, untuk kita lebih kenal siapa Nabi kita dan bagaimana perjalanan yang dilalui oleh Nabi dan juga para sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah dengan Islam, ayat yang dibacakan sebentar tadi daripada surah Taubah ayat 128, secara ringkasnya kita boleh dapat bahawa dalam ayat ini menceritakan macam mana sifat Rasulullah. Allah kata apa? Allah telah mengutuskan seorang Rasul kepada kita, yang mana sifatnya disebut kat sini ada 3. Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Maksudnya apa? Rasulullah ni seorang yang rasa berat bila mana melihat umatnya berada dalam kesusahan dan penderitaan. Bila mana Rasulullah melihat umatnya berada dalam kesesatan, rasa berat hati Rasulullah, rasa risau, rasa sedih. Maka ini adalah sifat yang Allah sebut sifat Nabi ni. Kemudian yang kedua, azizun. Yang kedua, harisun alaikum. Harisun, yang nakkan sangat, haris, yang nakkan sangat hidayah dan kebaikan dunia dan akhirat kepada umatnya, yang mengharap sangat supaya umatnya mendapat syafaat, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kemudian yang ketiga, raufur rahim, bersifat belas kasihan dan sangat lemah lembut kepada sesama orang-orang beriman. Maka ini adalah satu bukti bahawa Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya, mencintai kita. Dan antara bukti cinta Rasulullah kepada umat Islam sehingga ke hari ini adalah sampainya Islam kepada kita hari ini berkat pengorbanan, kesakitan yang dilalui oleh Rasulullah. Hari ini kita, mak ayah kita, sahabat-sahabat kita, orang kampung kita, semuanya kenal dengan Islam. Jadi ini adalah salah satu nikmat yang terbesar yang wajib kita syukur hari-hari. Berapa ramai kat luar sana yang mana tidak diberi hidayah, hidup dalam keadaan sesat, dalam keadaan sesak dadanya. Itu di dunia, dan di akhirat pula
dijanjikan dengan azab yang sangat pedih. Maka itu sebenarnya kita sendiri tak mampu nak hadapi ujian seperti itu. Jadi kena bersyukur dengan nikmat Islam. Jadi Allah SWT firman dalam satu surah lain yang disebut apa? Kalaulah kita ni menghitung nikmat-nikmat Allah, maka nescaya kita tak terhitung. Kita tak mampu nak hitung saya nikmat Allah. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya taklifan kita hari ni hidup kat dunia bukan tugas kita untuk menghitung nikmat Allah. Sebab kalaulah tugas kita nak kira nikmat Allah, nescaya kita semua tak mampu nak buat. Sebab tak terhitung terlalu banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi hari ni Allah taklifkan sesuatu yang Allah janjikan kita mampu untuk laksanakan, iaitu menjadikan Islam ni tertegak di bumi Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang di Mesir maupun di Malaysia, insya-Allah pada petang ni kita akan sentuh topik berkaitan selepas daripada Rasulullah mengiklankan dakwah secara terang-terangan. Jadi apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan orang yang awal-awal beriman dengan Rasulullah. Jadi sebelum kita masuk pada tajuk, beberapa persoalan yang kita boleh tanya diri kita sendiri lah. Yang pertama, secara fitrahan, kalau kita perhatikan mak ayah kita contoh, kita terkenangkan pengorbanan mak ayah kita, keringat mak ayah kita untuk besarkan kita sebagai sehingga ke hari ini kan. Dengan duit yang dah berapa banyak dibelanjakan, kita pun tak tahu kan. Nanti boleh dah tanya mak ayah, kalau ada mak ayah kat sebelah boleh tanya, ada berapa banyak dah mama abah belanjakan duit untuk besarkan kita kan. Kita tengok betapa susahnya kedua mak ayah kita. Kemudian kita tengok pula, kalau kita ada sahabat kan, kita tengok kawan yang sanggup untuk hulurkan tangan dia waktu kita susah. Contoh kalau kita masih dalam alam fasa belajar ni, kita tengok kan, bila kita akan hadapi fatra-fatra ataupun tempoh-tempoh kita rasa putus asa ataupun mungkin kekurangan duit, so kita ada sahabat-sahabat yang boleh hulurkan bantuan kepada kita. Jadi secara fitrahnya kita akan rasa terharu dengan kesusahan dan pengorbanan yang mereka buat untuk kita, untuk kebaikan kita. Jadi macam tu jugalah bila mana kita mengenangkan pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan kalau kita rasa terharu dengan pengorbanan mak ayah kita dan pengorbanan sahabat-sahabat kita, maka sebenarnya lebih layak untuk kita rasa terharu dan rasa terhutang budi dengan Rasulullah dan generasi yang awal dulu. Kerana sebab mereka inilah hari ini kita mampu kenal dengan agama Islam. Jadi insya-Allah untuk topik yang pertama, hari ini kita akan sentuh 3 topik besar, dan ketiga-tiga ni semualah berkaitan dengan apa yang diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Iaitu yang pertama, bentuk-bentuk cabaran yang mereka hadapi adalah dari sudut penyiksaan. Penyiksaan ni penyiksaan dari sudut mental dan juga fizikal. Kemudian dari sudut rundingan dan tawaran. Bagaimana orang musuh Islam ni, musyrikin Quraisy ni, dia berunding dengan Rasulullah supaya meninggalkan agama yang Rasulullah bawa. Kemudian yang ketiga adalah dari sudut pemulauan ekonomi ataupun senang kata boikot lah. Macam mana orang musyrikin Quraisy ni dah tak tahu nak buat macam mana, antara so dia orang buat boikot orang-orang yang boikot Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Jadi kita akan pergi satu-satu. Kalau dalam kitab kita sambung buku surat 77, iaitu Al-Iza. Al-Iza ni ya penyiksaan, penindasan. Okay, untuk perenggan yang pertama, summa inna Quraisyan ishtaddat fi mu'adatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad laqa min idzaihim anwa'an katsirah. Jadi disebut semakin lama Rasulullah berjalan atas dakwah secara terang-terangan, maka penentangan daripada orang Quraisy semakin dahsyat, semakin menjadi-jadi, yang penentangan terhadap Rasulullah dan para sahabat.
Dan Rasulullah ni telah berdepan dengan pelbagai jenis penyiksaan. Antaranya yang diceritakan satu kisah ketika mana Rasulullah ni sedang solat di Hijr Ismail, sedang solat, tiba-tiba datang seorang musyrikin yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Apa yang dibuat oleh Uqbah ni? Dia meletakkan kain di atas leher Rasulullah, kemudian dia tarik secara rentap, sehingga akhirnya seolah-olah perbuatan, kalau kita senang cakap, mencekik lah, mencekik Rasulullah yang sedang solat. Jadi waktu tu orang-orang sekeliling ni tak berani nak buat apa-apa, sehingga datanglah Sayyidina Abu Bakar melepaskan jerutan leher tadi. Kemudian ada juga dalam satu hadis lain yang menceritakan bagaimana orang yang sama juga, Uqbah bin Abi Mu'ayt, dia ni buat apa? Ketika mana Rasulullah sedang sujud, Rasulullah sedang sujud dan di sekeliling Rasulullah ni oleh orang-orang Quraisy, maka datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayt, dia meletakkan najis unta di belakang Rasulullah. Ketika bayangkan orang tengah sujud, diletakkan najis di belakang, kan. Maka Rasulullah tak bangun daripada sujud, tak mengangkatkan kepala, sehingga akhirnya datanglah Sayyidatina Fatimah mengalihkan najis tersebut. Jadi ni antara siksaan ataupun hinaan yang diberikan kepada Rasulullah. Kita bayangkan, Rasulullah ni Rasulullah dilantik sebagai seorang Rasul ketika berumur 40 tahun. Jadi sepanjang Rasulullah lahir sampailah berumur 40 tahun, Rasulullah ni dikenali sebagai seorang Al-Amin, yang mendapat sanjungan dan penghormatan yang sangat baik daripada orang-orang Mekah. Tapi selama 40 tahun, bukan masa yang singkat sebenarnya. Selama 40 tahun Rasulullah dihormati, dikasihi dan disegani oleh orang-orang musyrikin Mekah. Tapi bila mana Rasulullah mula membawa risalah Nabi, risalah Tauhid, akhirnya bertukar, 360 darjah. Rasulullah ni dihina dengan hinaan yang sangat dahsyat, diletakkan najis dan sebagainya. Jadi hari ni siapa yang pernah rasa macam Rasulullah rasa, kan? Kita pernah ke dilempar dengan najis, kan? Kita belum sampai tahap tu lagi, kan? Maka bukan sahaja Rasulullah yang menerima hinaan seperti itu, bahkan para sahabat. Wa amma ashabihi ridwanullahi alaihim faqad tajarra'a kullu minhum alwanan min al'azab hatta mata minhum man mata tahta al'azab wa umiya man ama wa lam yasannahum zalika an dinillahi syai'a. Begitu juga yang dilalui oleh para sahabat, kan? Mereka ni juga hidup dalam pelbagai jenis siksaan, sehingga ada yang mati kerana menanggung siksaan yang melampau, dan ada juga yang mengalami buta ataupun cacat fizikal hanya kerana mempertahankan Islam. Dan sepanjang itulah motivasi dan semangat daripada wahyu Allah SWT yang turun untuk menguatkan hati Rasulullah dan hati para sahabat. Allah kata apa? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan sabarlah wahai Muhammad, dan tidak ada cara lain dengan selain kembali kepada Allah SWT. Lagi dalam ayat lain juga, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah wahai Muhammad dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka hinakan, dan hindarilah mereka dan jauhilah diri mereka dengan cara yang baik. Jadi ni antara penguat Rasulullah SAW dan para sahabat sepanjang mereka ni tetap bertahan dengan siksaan yang diberikan oleh musyrikin Quraisy. Ada juga satu hadis yang masyhur yang diceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad. Yang mana Khabbab ni satu hari dia datang jumpa Rasulullah, kan. Waktu ni Rasulullah sedang berbaring di berdekatan dengan Kaabah, kan. Dia datang jumpa Rasulullah
Dia tanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kau tak berdoa ke untuk kami? Kau tak berdoa ke untuk kami supaya kami ni diberikan pertolongan? Maka Rasulullah yang sedang berbaring tadi duduk menghadap Khabbab tadi dalam keadaan merah wajah Rasulullah. Dan Rasulullah kata apa? Faqala laqad kana min qablikum liyumashshita bimashatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asabin. Wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kau telah menerima siksaan yang lebih dahsyat daripada apa yang sedang kau lalui hari ini. Ada di kalangan mereka yang telah dicakar dengan pencakar besi sehingga menusuk ke tulang-tulang dan urat. Ma yusarrifuhu dhalika an dinih, tetapi mereka ni iman mereka ni tidak berganjak walaupun sedikit. Tak goyah langsung daripada agama Islam. Ada juga di kalangan kamu yang telah digergaji daripada atas sampai ke bawah sehingga terbelah badannya. Maka Rasulullah kata, biarlah Allah SWT yang menyempurnakan agama ini dan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Maka ini adalah satu hadis, satu cerita yang menggambarkan macam mana para sahabat sebenarnya tak tahan tak tahan dengan ujian yang hari-hari terpaksa dihadapi. Maka Rasulullah memberikan satu nasihat dan peringatan bahawa orang terdahulu sebelum kita ni dah menghadapi ujian yang lebih dahsyat, sehingga mana Allah akhirnya memberikan kemenangan. Okey, baik. Jadi kita tengok pada bahagian beberapa persoalan dan pelajaran daripada ni. Sebenarnya banyak lagi kalau nak tengok kisah-kisah macam mana penderitaan yang dilalui para sahabat. Sebab banyak antaranya Umar, macam mana Osman, macam mana Mus'ab yang diboikot oleh ibunya sendiri. Jadi kisah-kisah ni boleh baca cari dan baca supaya menjadi inspirasi kepada kita. Dia ni sikit je lah. So antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah penyiksaan ni adalah, yang pertama kita terfikir kenapa Rasulullah dan para sahabat ni dibiarkan untuk rasa terseksa. Kenapa Allah SWT tak bantu? Kenapa Allah SWT tak lindungi diorang ni daripada kesakitan dan daripada kejahatan tangan-tangan orang musyrikin Quraisy? Jadi jawapannya adalah Syekh Muhammad Said Ramadan menyebutkan, wal jawab anna awwala sifatu lil insan fid dunya annahu mukallaf. Kerana sifat asas bagi seorang manusia yang hidup di dunia tu adalah dia adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Disebut ai annahu matalib min qibalillahi azza wa jalla bihamli ma fihi kulfatun wa masyaqqah. Iaitu mukallaf ni adalah orang yang akan memikul perintah-perintah, tuntutan serta suruhan daripada Allah SWT, yang mana sifat tuntutan ni adalah bersifat kulfah wa masyaqqah, susah, bersifat beban dan susah. Wa amru da'wah ila al-Islam wal jihadu li'i'la'i kalimatihi min ahammi muta'alliqati taklif. Jadi antara taklifan yang paling berat adalah urusan berdakwah kepada Islam dan berjihad untuk menegakkan kalimah Allah SWT. Jadi disebut kat sini juga, faqad istalzamat al-ubudiyyah idzan at-taklif wastalzamat taklif tahmilul masyaq wa mujahadah an-nafs wal ahwa. Disebut kita dah sedar kita ni seorang hamba. Jadi bukti penghambaan kita ni adalah dengan Allah SWT meletakkan beberapa taklifan, beberapa perintah untuk dilaksanakan. Dan sifat taklif ni yang kita tahu adalah bersifat beban, susah dan memerlukan kepada mujahadah an-nafs wal ahwa, bermujahadah dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kita dah faham lah sebenarnya kenapa bukan saja Allah tak bantu Rasulullah dan para sahabat, tapi Allah nak ajar bahawa inilah sebenarnya sifat seorang manusia bila mana dia hidup di dunia, dia adalah sebagai seorang mukallaf.
Bila mana kata seorang mukallaf, dia memang akan membawa beban-beban yang akan menyesakkan dada dia. Dia akan rasa sedih, dia akan rasa sakit, dia akan rasa susah. Sebab tempat seorang mukmin bukan di dunia. Dunia ni adalah tempat orang kafir bersenang lenang. Tempat orang mukmin bersenang lenang adalah di syurga nanti. Seperti mana ada satu hadis yang kita dengar juga, dunia sijnun lil mukmin. Dunia ni adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi dia adalah wal jannatu lil kafirin, dan syurga bagi orang-orang kafir. Jadi kita tahu macam mana sifat sijnun tu, macam mana sifat penjara kan. Bersifat terhad, tak boleh nak lakukan sesuka hati, rasa bukan tempat untuk rasa sedang lenang lah nak kata penjara tu. Jadi itulah macam mana orang mukmin perlu hidup dalam dunia ni. Seterusnya kita tengok musyrik 78 bahagian bawah tu. Wa idzan fa inna ma yulaqihi ad-du'a ila Allah Ta'ala wal mujahiduna fi sabilillah iqamah al-mujtama' al-islami sunnatun ilahiyyah fil kauni munzu fajr at-tarikh taqtadiha hukm salas. Disebut ada 3 hikmah kenapa susah, kenapa kepayahan dalam berdakwah ni. Antara yang pertama, awalan sifatul ubudiyah al-mulazimah lil insan lillahi azza wa jalla, wa saddaqallah idh yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama adalah sifat kehambaan seorang manusia kepada Allah. Kenapa dakwah ni susah? Sebab itulah sifat yang membuktikan kita seorang hamba. Seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah SWT. Seperti mana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, bahawa Allah SWT tidak menciptakan kita jin dan manusia ni melainkan hanya untuk beribadah, menghambakan diri. Jadi kita tahu sifat hamba ni macam mana kan. Kita ni memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Tak kisahlah Tuhan kita nak suruh apa sekalipun, nak bagi kita rasa susah, nak bagi kita rasa senang, maka itu adalah hak Tuhan kita. Hamba ni hanya menerima dan melaksanakan dengan penuh ketaatan. Jadi macam itulah kita kan. Allah ni adalah Tuhan kita. Dan kita ni adalah hamba Allah SWT. Kita ni tak ada hak untuk melawan ataupun mempertikaikan hak Allah SWT. Tapi dalam bayangan kita jangan rasa bila hamba ni hina kan? Dalam bayangan kita hamba ni hina kan? Ya, kita akan jadi hamba yang hina bila mana kita menjadi hamba kepada dunia. Hamba kepada dunia. Tapi ingatlah sebenarnya kita ni hamba, tapi hamba yang sangat mulia dan dicintai sekiranya kita ni hanya menghambakan diri kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT adalah bersifat yang maha kuasa, yang bersifat yang maha agung. Maka bila kita hanya meletakkan diri kita ni hamba semata-mata kepada Allah, maka kita akan jadi hamba yang mulia. Kemudian hikmah yang kedua, sifatul taklif al-mutafarri'ah an sifatil ubudiyah. Sifat taklif ni adalah termasuk dalam sifat-sifat kehambaan bagi setiap lelaki maupun perempuan. Ini jelas kan. Maksudnya sifat mukallaf ni bukan hanya kepada lelaki ataupun perempuan saja, tapi dua-dua. Lelaki pun hamba, perempuan pun hamba. Dua-dua ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, izhar sidqus sadiqin wa kadzbul kadzibin. Sebab apa susah dalam berdakwah ni? Sebab Allah SWT nak menunjukkan yang kebenaran bagi orang yang benar dan pendustaan bagi orang yang berdusta. Kalau tanpa ujian, tanpa kesusahan, maka semua nampak sama je. Tak ada beza orang beriman dengan orang kafir kalau tak ada ujian. Jadi untuk membuktikan siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang betul-betul siapa yang sebenarnya berdusta dengan iman kepada Allah SWT, maka adalah melalui ujian dan kesusahan yang Allah SWT datangkan. Dalam satu firman-Nya Allah SWT menyebut secara jelas daripada surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka ni akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka ni belum lagi diuji.
Maka sesungguhnya kami telah menguji, yakni Allah SWT telah menguji orang-orang sebelum kamu untuk diketahui siapa di kalangan mereka yang benar dan siapa yang di kalangan mereka ni sebenarnya berdusta. Maka ujian ni sebenarnya untuk mengkategorikan kita ni hamba yang mana, yang susah, yang benar ataupun yang berdusta. Okey. Wa idza kanat hadhihi hiya sunnatullah fi ibadihi falan tajida li sunnatillahi tabdila hatta ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Allah kata apa? Sebenarnya inilah sunnatullah bagi setiap hamba. Yang mana sunnatullah ni undang-undang Allah, yang mana tidak akan pernah berubah hatta kepada para nabi dan para awliya yang terdahulu. Bermaksud para nabi dahulu pun melalui sama juga, diuji untuk diketahui yang benar-benar beriman. Jadi hari ini bila mana kita hadapi satu kesusahan, kita jangan rasa kita lah yang paling susah, sebab kita tahu Nabi sebut apa? Asyadul bala apa? Mana kan? Tapi mafhum dia orang yang paling dahsyat menerima ujian adalah para nabi. Jadi hari ini kalau kita hadapi ujian, kita sabar, sebab orang terdahulu lebih dahsyat lagi yang mereka hadapi. Okey, baik. Jadi kita kena ubah, kita ubah macam mana kita memandang sesuatu ujian. Tak kisah ujian dalam kehidupan ataupun ujian dalam kita berdakwah. Kita kena pandang ujian ni adalah sebagai satu sunnatullah, perkara yang memang wajib kita lalui, memang confirm ada. Kalau kita macam memang confirm lah, kalau kita tahu kita akan lalui jalan dakwah, memang kita akan hadapi ujian-ujian ni. Maka itu yang disebut sebagai sunnatullah. Dan sifat sunnatullah ini adalah la tabdila wa la tahwila, tidak akan bertukar ataupun tidak akan terganti. Bermaksud daripada manusia yang pertama sehinggalah manusia yang terakhir yang diciptakan akan melalui perkara yang sama. Okey, kita terus muka surat 80. Siyasatul mufawadat. Siyasatul mufawadat iaitu rundingan dan tawaran. Jadi rundingan dan tawaran ni adalah strategi yang seterusnya yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Bila mana diorang ni seksa macam-macam pada Rasulullah dan para sahabat, tapi nampak diorang ni masih steady tetap pendirian dengan agama yang dibawa. Dakwah terus dilaksanakan seperti biasa walaupun mereka ni diancam bukan hanya dari sudut fizikal, bahkan mereka ni juga dihebahkan kepada seluruh Mekah dan luar Mekah bahawa kalau kau dengar kata-kata daripada seorang lelaki bernama Muhammad, maka kau jangan percaya. Dia ni adalah gila, dia ni adalah seorang penyihir. Dan berita-berita ni disebarkan secara laju kepada di seluruh Mekah dan sehingga ke luar Mekah. Jadi strategi seterusnya adalah mereka ni cuba nak berunding. Ni guna cara halus lah pula. Cara kasar tak jalan, tak apa, kita guna cara halus kan, iaitu kita cuba tawarkan kepada Nabi, iaitu siapa nama dia, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni adalah salah seorang pembesar Quraisy yang mana dia, perwatakan dia adalah seorang yang bijak, dia mempunyai pandangan yang jauh. Satu hari dia datang kepada orang-orang Quraisy. Dia kata apa? Wahai bangsa-bangsa Quraisy, okey tak kalau lepas ni aku nak jumpa Muhammad untuk aku tawarkan kepada dia beberapa perkara supaya mana dia menghentikan penyebaran agama yang baru. Jadi kaum dia kata apa? Ni bagus ni, kami setuju. Inilah cara yang terbaik untuk kita menghentikan pergerakan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni pun datanglah jumpa kepada Rasulullah.
فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في النسب. Dia mula dengan pujian, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau tahu yang kita ni adalah di kalangan orang-orang yang mulia, di kalangan keluarga-keluarga yang mulia dan keluarga yang ada standard di kalangan orang-orang Mekah. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim faraqta bihi jama'atahum wa safahta bihi ahlamahum. Tapi engkau datang kepada kaum Mekah ni dengan satu berita yang sangat besar, yang mana telah memecah belahkan kelompok kaum yang kau telah jadikan mereka ni berpuak-puak. Maksudnya apa? Sehingga seorang anak boleh meninggalkan ibu kan, sebab si anak masuk Islam, si ayah meninggalkan ibu. Itu yang dimaksudkan kau ni memecah belahkan kelompok-kelompok. Seorang kawan rapat berpisah sebab salah seorangnya masuk Islam. Dan kau ni telah memperolokkan penyembahan berhala. Fasma' minni a'rada 'alaika umuran tanzur fiha la'alaka taqbal minha ba'daha. Maka kau dengarkanlah apa yang aku nak luahkan kepada engkau, dan aku berharap supaya engkau menerima apa yang aku nak sampaikan ni. Faqala lahu Rasulullah SAW, qul ya Abul Walid asma'. Maka saya kata apa? Luahkanlah wahai Abul Walid, sesungguhnya aku akan mendengarkannya. Maka Abul Walid ni ataupun Utbah bin Rabi'ah tadi meneruskan apa yang dia nak sampaikan kepada Rasulullah. Kata apa? In kunta inama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aksara malan. Kalaulah kau buat dakwah ni, kalaulah kau sebarkan agama kau ni bertujuan untuk kau dapat harta, kami semua bersedia untuk kumpulkan semua harta kami untuk kami berikan kepada kau, sehingga kau ni menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina hatta la nuqatti amran dunaka. Sekiranya engkau buat menyebarkan agama ni, sehingga sekiranya engkau mengajak kami kepada agamamu hanya untuk mendapatkan kemuliaan, maka kami bersedia untuk melantik engkau sebagai pemimpin kami. Wa in kunta turidu bihi malakan malaknaka alaina. Dan sekiranya engkau bertujuan buat perkara ini untuk kau jadi penguasa ataupun raja, kami bersedia untuk menabalkan kau sebagai seorang raja ataupun presiden sebut presiden Arab. Tapi kalau kau tak terima, kami bersedia untuk kumpulkan harta kami untuk kami cari seorang tabib ataupun doktor untuk merawat kau. Maksudnya apa? Dipelilah. Maksudnya kalau Muhammad tolak segala tawaran-tawaran yang sangat menarik ni kan, harta, kuasa, menjadi raja, kalau Rasulullah tolak juga, maka kami bersedia untuk mencarikan doktor untuk merawat penyakit kau ni. Jadi selesai Abul Walid tadi ataupun Utbah bin Rabi'ah menyatakan perkara tersebut, maka Rasulullah jawab apa? Saya kata, kau dah selesai ke luahkan segala yang kau nak cakap? Maka Utbah kata, ya. Qala na'am. Qala fasma' minni. Maka Rasulullah kata, kemudian sekarang kau dengarkanlah pula daripada aku. Jadi apa yang Rasulullah jawab pada tawaran-tawaran yang diberikan oleh Utbah bin Rabi'ah tadi? Rasulullah membacakan firman Allah SWT, surah Fussilat ayat 1 hingga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minir rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min baynina wa baynika hijab fa'mal innana 'amilun. Qala innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Rasulullah bacakan 6 ayat ni kepada Utbah bin Rabi'ah. Summa madha Rasulullah fil qira'ah
wa Utbah yasma' hatta wasala ila qawli. Kemudian Rasulullah habis dibaca 6 ayat ni, Rasulullah teruskan lagi bacaan ayat yang ke-7 dan seterusnya sehingga sampailah ayat yang ke-13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud. Sekiranya mereka berpaling wahai Muhammad, maka katakanlah, aku mengingatkan kamu dengan petir, azab petir seperti mana petir yang telah memanah, petir yang telah merosakkan kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka sejurus Utbah bin Rabi'ah dengar ayat ni, yang mana ayat ni sebenarnya ayat satu ancaman kepada mereka. Maka Utbah menutup mulut Rasulullah sebagai tanda untuk halang Rasulullah meneruskan bacaan. Dia rasa takutlah dengan ancaman yang diberikan oleh Rasulullah. Maka teruslah pulang si Utbah tadi. Bila mana Utbah tadi pulang, dia seorang pembesar Quraisy kan. Jadi bila mana diorang tahu Utbah dah balik kan, bila diorang tanya, wahai Utbah, apa hasil perjumpaan kau dengan Muhammad? Maka apa yang Utbah bagi tahu, aku tak pernah dengar kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad ni seumur hidup aku. Kata-kata ni bukan kata-kata sihir, bukan kata-kata syair, bukan kata-kata yang pernah disebut oleh mana-mana orang sebelum ni kan? Dan dia kata, dia menasihatkan kepada orang-orang Quraisy pada waktu tu untuk membiarkan Nabi Muhammad dengan dakwahnya. Jadi dia ni bila mana orang-orang Quraisy yang lain dengar Utbah cakap macam ni, dia kata, Utbah kan, kau pun dah terpengaruh ke dengan kata-kata Muhammad kan? Jadi Utbah ni dia tak cakap apa dah. Dia kata, itu adalah pendapat aku dah sampaikan dan terpulang kepada penerimaan kalian wahai kaum Quraisy kan? Okay, jadi ada kisah yang lain juga dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibn Katsir disebut seorang lagi pembesar musyrikin Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il. Dua orang ni dia pun jumpa Nabi juga kan? Satu hari dia jumpa Nabi juga untuk bagi lagi tawaran berbentuk harta sehingga boleh menjadikan Rasulullah ni adalah orang yang paling kaya di Mekah kan? Ataupun dan mereka juga menawarkan untuk mengahwinkan Rasulullah ni dengan gadis-gadis yang paling jelita yang ada di Mekah pada waktu tersebut. Dengan satu syarat je, supaya Rasulullah menghentikan dakwah kepada musyrikin Quraisy, supaya Rasulullah ni berhenti untuk memperolokkan ataupun berhenti untuk menghina berhala-berhala mereka. Jadi bila mana Rasulullah tolak secara mentah-mentah kan? Rasulullah tolak secara mentah-mentah tawaran dan rundingan yang dibawa oleh pembesar-pembesar Quraisy ni. Jadi dia tak putus asa kan. Diorang ni Al-Walid tadi, dia strategi terakhir lah ni kan, tawaran terakhir kepada Rasulullah. Macam ni lah Rasulullah, macam ni lah wahai Muhammad, boleh tak kita orang, boleh tak engkau sembah Tuhan kami pada satu hari, dan kami akan sembah pula Tuhan kau pada hari-hari yang lain. Nampak kan macam mana? Dia kata, yang terakhir lain, dia kata, okey, kami boleh sembah Tuhan kau, iaitu Allah Ta'ala pada hari tertentu, tapi hari-hari yang lain kau kena sembah juga, kau kena terima kami untuk menyembah berhala. Maka Rasulullah tolak juga secara mentah-mentah tawaran tersebut. Dan pendirian Rasulullah ni telah disokong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surah, dalam juzuk 30 suratul Kafirun. Ayat ni secara umumnya dia memberikan mesej macam mana prinsip dakwah Islam ni tak pernah sama dengan orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak akan sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Okey. Itu adalah beberapa kisah tentang rundingan dan tawaran yang dibuat oleh Quraisy, musyrikin Quraisy. Jadi apa ibrah yang kita boleh belajar?
Dalam kitab Fiqh As-Sirah ni, Syekh mendatangkan ada 3 pelajaran penting yang kita boleh belajar ketika mana diuji dengan rundingan dan tawaran musuh. Kalau ikutkan sebenarnya hari ni pun apa ujian yang diterima oleh Rasulullah pada zaman Rasulullah sebenarnya masih berlaku pada zaman umat Islam hari ni. Dan macam mana musuh Islam ni sentiasa akan memberikan kita tawaran ataupun rundingan supaya kita ni bertoleransi dengan agama diorang. Banyaklah isu hari ni kan. Antaranya yang baru-baru ni berkaitan macam mana hubungan antara UAE dan Israel. Kalau kita tengok macam mana dulu Sultan Abdul Hamid sangat seorang pemimpin yang sangat berprinsip. Ketika mana orang-orang Yahudi cuba untuk berunding dengan dia untuk mendapatkan tanah Palestin, maka dia berprinsip tidak memberikan kerjasama walaupun sedikit kepada Israel. Tapi setelah mana kematian Sultan Abdul Hamid dan berlakulah peristiwa-peristiwa selepas tu kejatuhan khilafah Islamiyah, maka akhirnya hari ini Palestin diiktiraf sebagai negara Israel. Dan ini adalah antara kesan-kesan bila mana umat Islam ataupun pemimpin-pemimpin Islam tidak berprinsip dan mudah-mudah menerima tawaran dan rundingan daripada musuh Islam. Jadi kat sini Nabi ajar macam mana kita nak hadapi rundingan dan tawaran musuh. Antaranya pertama, Rasulullah ajar bahawa tetap berprinsip walaupun dibagi dengan pelbagai sogokan, pelbagai tawaran adalah ini membuktikan bahawa hikmah, membuktikan bahawa keaslian dakwah Nabi, ketulinan dakwah Islamiah yang dibawa oleh Nabi, yang mana matlamatnya adalah matlamat yang tidak pernah dilaungkan oleh mana-mana kelompok batil. Yang mana kita dah tengok dah tadi macam mana Rasulullah ni ditawarkan dengan pelbagai kekayaan, kekuasaan dan kemuliaan. Hatta hari ni musuh Islam sendiri dia menuduh Rasulullah bahawa sebenarnya Rasulullah menyebarkan agama Islam ni sebab untuk dapatkan kekayaan, untuk dapatkan pengaruh. Dan sebenarnya tuduhan ni dah tertolak berdasarkan macam mana sirah yang kita dah baca tadi kan. Boleh tengok muka surat 83, satu jawapan Rasulullah yang boleh kita ambil, yang mana ketika mana datang musuh-musuh Islam tadi menawarkan sesuatu, Rasulullah kata apa? Majitu bima jitukum bihi atlabu amwalakum wala syarafa fikum walal muluk alaikum. Kedatanganku adalah bukan untuk menerima harta kamu, bukan untuk menerima kemuliaan daripada dalam kalangan kamu, dan bukan juga untuk menerima kekuasaan ke atas kamu. Walakinallah ba'athani ilaikum rasulan wa anzala alayya kitaban. Akan tetapi Allah SWT mengutuskan aku sebagai rasul dan bersama kitab Al-Quran, wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira, dan memerintahkan aku hanyalah untuk menjadi seorang basyiran wa nadhiran, seorang yang memberi peringatan, berita gembira, menghabarkan berita gembira dan menghabarkan perkara-perkara ancaman, perkara-perkara peringatan. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fa huwa hazzakum fid dunya wal akhirah. Kalaulah kalian terima dengan apa yang aku bawa ini, maka itu adalah menjadi nasib yang baik bagi kalian untuk di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya, maka sekiranya kalian menolak dengan ajaran aku ini, asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum, maka bersabarlah kalian menunggu hukuman Allah di antara hukuman Allah SWT. Jadi kata-kata Rasulullah ni bukan hanya kata-kata di bibir saja, malah dibuktikan oleh, kalau kita tengok macam mana kehidupan Rasulullah sejak daripada lahir sampailah Rasulullah diutuskan sebagai seorang rasul dan sampailah Rasulullah wafat. Rasulullah kata, Rasulullah ni diutuskan bukanlah, aku ni bukan nak harta kau, aku ni bukan nak harta kalian, aku ni bukan nak kemuliaan daripada kalian, aku ni bukan nak kekuasaan daripada kalian.
Jadi kita tengok macam mana kehidupan Rasulullah juga membuktikan apa yang Rasulullah cakap. Macam mana Rasulullah ni hidup susah. Hidup susah sejak kecil lagi kan. Hidup miskin. Perlu bekerja sebagai pengembala kambing, perlu berniaga. Maka walaupun selepas Rasulullah menjadi Nabi pun, Rasulullah hidup dalam keadaan sederhana. Makanannya, pakaiannya, hidup dalam keadaan sederhana. Dan ini telah sebenarnya menolak tuduhan yang mengatakan bahawa Nabi ini sebarkan Islam untuk dapatkan kekayaan. Bukti yang kedua adalah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip serta polisi dakwah yang benar dan diiktiraf oleh syarak. Daripada kisah bagaimana Rasulullah ni diuji dengan rundingan dan tawaran, kita boleh tengok macam mana sebenarnya Rasulullah ajar kita macam mana prinsip dalam Islam. Tak mudah terpengaruh, tak mudah termakan suapan daripada musuh. Satu persoalan yang ditimbulkan dalam ni, dia kata boleh ke kita guna wasilah daripada kita sendiri kan? Boleh ke seorang da'i tu menggunakan wasilah sendiri dalam dia berdakwah? Okay, jadi disebut apa? La. Syekh kata la. Inna syariah al-islamiyah ta'abbadna bil wasail kama ta'abbadna bil ghayat. Sesungguhnya syariat Islam ni telah menetapkan sendiri wasilah-wasilah yang boleh dilaksanakan dalam berdakwah, seperti mana matlamat-matlamat dakwah tu pun telah ditetapkan oleh Islam kan? Maksud apa? Kalau kita fikir logik kan, kalau kita fikir logik, sebenarnya kalaulah Rasulullah terima tawaran orang-orang musyrikin Quraisy tadi, boleh jadi pemimpin, boleh jadi raja, bukan ke sebenarnya mudah untuk Islam disebarkan kan? Sebab hakikatnya bila mana kita ada kuasa, kita ada pengaruh, kita berada orang yang ada nama, orang lebih mudah untuk dengar cakap kita, orang lebih percaya dan lebih taat. Jadi sebenarnya kalau Rasulullah terima tawaran orang musyrikin Quraisy tadi, sebenarnya lagi mudahlah untuk Rasulullah sebarkan Islam kan? Tapi Rasulullah ajar apa yang Rasulullah tunjukkan, Rasulullah tak terima kan? Rasulullah tak terima, menunjukkan bahawa sebenarnya itu bukan daripada prinsip dakwah dalam Islam. Bukan daripada prinsip dakwah dalam Islam. Dan sebenarnya wasilah dakwah ataupun prinsip dakwah ni telah ditetapkan juga, telah disusun, ada garis panduannya oleh syariat Islam sendiri. Iaitu agama kita ni terdiri daripada perkara yang benar dan mulia. Maksudnya matlamat ataupun wasilah berdasarkan daripada kebenaran dan kemuliaan, yang mana memerlukan kepada pengorbanan dan jihad. Okey. Seterusnya yang ketiga, kita dapat tahu macam mana prinsip pendirian Rasulullah ketika menghadapi tawaran ataupun tuntutan daripada Quraisy tadi sebagai syarat untuk mereka ni ikut Rasulullah. Okey. Jadi itu antara 3 hikmah dan 3 pelajaran penting yang perlu kita belajar. Seterusnya topik yang terakhir, al-hisar al-iqtisadi, penyekatan ataupun penyekatan ekonomi ataupun pemulawan ekonomi, ataupun yang kata boikot yang mana kisah boikot ni adalah setelah mana mereka tidak berjaya untuk membunuh Rasulullah kan, tak berjaya untuk berunding kan, akhirnya mereka cuba cara seterusnya adalah kita boikot Muhammad dan pengikutnya. Mereka telah menulis satu perjanjian ni ditampal di di Kaabah. Di Kaabah yang berkata apa, bahawa tidak boleh seorang pun mengahwini orang-orang yang ada kaitan dengan Muhammad kan? Yang sama ada pengikut Nabi Muhammad yang telah masuk Islam ataupun kaum kerabat daripada kalangan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Walaupun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ni, diorang ni tak perlu Islam pun, tapi diorang yang bersama dengan Nabi. Sebab diorang ni segan kalau diorang tinggalkan, serahkan Nabi kepada selain bukan kaum diorang segan kan. Sebab kita tahu tradisi orang Arab ni, diorang sangat mementingkan perkauman.
sangat mementingkan maruah salah satu kaum tu. Jadi diorang pun memilih untuk bersama dengan Nabi. Jadi bila mana diorang pilih untuk bersama dengan Nabi, diorang ni pun mendapat benda yang samalah, diboikot juga. So diorang ni tidak akan dikahwini, tak boleh berjual beli dengan orang yang ada kaitan dengan Muhammad, kena sekat sumber rezeki mereka, tidak menerima sebarang perdamaian dan tidak boleh merasa belas kasihan. Jadi perjanjian ni telah berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun mereka, Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad ni terpaksa menerima boikot yang dibuat oleh musyrikin Quraisy. Sehingga diceritakan mereka ni terpaksa makan daun-daun, makan pucuk kayu. Sebab apa? Setiap kali kalau ada pedagang dari luar Mekah datang, Abu Lahab dia akan buat satu announcement, buat satu pengumuman bahawa kalaulah ada orang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad datang untuk beli barang niaga, para pedagang semua kena letakkan harga yang sangat tinggi, supaya mana mereka ni tak boleh ataupun tak mampu untuk beli barang tersebut. Jadi ni antara gambaran-gambaran lah bagaimana kisah sekatan ekonomi dibuat terhadap Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Jadi beberapa pencerahan dan pelajaran yang boleh kita belajar daripada sini adalah perlindungan yang diberi oleh kaum keluarga Rasulullah, iaitu tadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tu. Mereka ni bukanlah bagi perlindungan tu sebab risalah Nabi, tapi sebenarnya memberi perlindungan kepada diri Rasulullah tu sendiri. Sebab macam yang sebut tadi, diorang tak beriman pun, tapi sebab diorang segan dan rasa terhina kalau diorang ni serahkan Nabi bulat-bulat kepada musyrikin Quraisy. Jadi tak apalah kan, kata tak apalah, kita lindungilah Muhammad kan, tanpa menerima pun ajaran Nabi. Jadi disebut apa? Syekh sebut sebenarnya orang beriman lah yang lebih layak untuk melindungi Nabi. Dan kat sini juga kita dapat satu pelajaran bahawa sebenarnya musuh Islam dia ada bagi satu tuduhan bahawa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ni memberi peranan yang sangat besar kepada dakwah Nabi. Sebab seolah-olah diorang ni yang melindungi Nabi kan waktu Nabi diseksa. Tapi dia adalah tuduhan yang salah. Sebenarnya walaupun diorang memihak kepada Nabi, tapi tak memberi apa-apa kesan pun. Dan diorang berpihak kepada Nabi hanya semata-mata kerana semangat kekeluargaan dan rasa segan bila dan rasa maruah tuan tercela kalau tak bersama dengan Nabi. Tapi bukanlah sebenarnya diorang ni bersama Nabi bukan sebab dakwah yang Nabi bawa. Jadi macam tu juga kita kan. Hari ni kita kata kita cinta Nabi, dan kita cinta Nabi, tapi sebab kita takut kalau kita tak cinta Nabi, nanti orang tak kawan dengan kita dan orang pandang serong dengan kita. Jadi sebenarnya kita bersama dengan Nabi ni sebab dakwah yang Nabi bawa. Jadi bila kita bersama dengan Nabi sebab dakwah yang Nabi bawa, kita kena pertahankan juga risalah yang Nabi bawa. Bukan hanya semata-mata nak berlindung di sebalik kata-kata cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, faktor para sahabat. Okey, kat sini ada juga satu persoalan. Macam mana kan para sahabat ni masih boleh bertahan untuk bersama dengan Nabi, sedangkan 3 tahun diorang bertahan untuk nak struggle hidup kan. Cuba bayangkan, tak boleh nak beli beras. Kalau dulu gandum lah kan, tak boleh nak beli air, diorang tak jual kepada orang yang bersama dengan Nabi kan. Kalau kita agak-agak kita macam mana kan, mungkin kita separuh jalan je mampu. Tapi para sahabat ni mampu bertahan sehingga kalau kat sini hampir 3 tahun. Jadi sebenarnya apa rahsia diorang ni mampu bertahan? Disebutkan kerana la yabtaguna an imanihim billahi badila, kerana mereka ni memburu iman yang mereka sedar tak ada galang gantinya kan? Tak ada galang gantinya.
Diorang kata para sahabat ni sebenarnya bertahan sebab memberontak, nak cari sesuap nasi untuk keluarga, sesuap nasi untuk kehidupan, meneruskan kehidupan. Tapi sebenarnya tak, kan? Sebab para sahabat ni terus bertahan dengan Nabi kerana menghargai iman, menghargai Nabi yang bersusah payah, kan? Yang penting menghargai iman tu sendirilah, yang tak ada galang gantinya. Kemudian sekiranya tujuan jihad itu untuk mencari kemewahan dan kemudahan dunia, pasti tidak akan mereka capai, dan pasti mereka tidak akan capai seperti mana yang dicapai hari ini, seperti mana kemenangan yang dicapai hari inilah. Allah sebut apa? Sebenarnya kalau orang Islam ni, kalaulah dia berjihad untuk kepentingan dunia, maka dia tak akan berjaya sampai hari ini. Kota Rom, kota Parsi tidak akan mampu dibuka sekiranya mereka berjihad adalah untuk mencari kemewahan dunia. Allah dah janjikan macam tu. Walau kanu, surat 90, walau kanu yahdifuna min jihadihim ila hadhihi almuqaddirat lamma wasalu ila syai'in minha. Kalaulah mereka ni, hadaf mereka ni, tujuan mereka berjihad ni adalah untuk kesenangan dunia, maka mereka tidak akan mampu capai seperti apa yang umat Islam telah capai hari ini. Satu firman Allah SWT daripada surah Al-Qasas ayat 5. Kalau dalam PDF tu ada typo, surah Al-Qasas ayat 5, nanti boleh macam nak betulkan, kan? Boleh dia cek dalam Quran ayat 5 yang bermaksud, dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Bahawa sebenarnya kemenangan hari ini adalah kerana mereka niat kerana Allah SWT, dan itulah janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berjihad semata-mata kerananya. Okey. Jadi insyaAllah yang terakhir, kesimpulan, dan dah selesai lah untuk tiga-tiga cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Banyak sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil bila kita baca dan kita fikirkan. Jadi kat sini yang sebut beberapa lagi lah kesimpulan secara umum ataupun pengajaran secara umum. Yang pertama, macam mana orang mukmin dia perlu memandang dunia ni adalah sebagai tempat untuk diuji, tempat diuji dan sebagai ladang amal. Orang mukmin dia kena pandang ujian ni ataupun kesusahan ni dah sebenarnya dah jadi kawan baik kepada orang-orang yang beriman. Sebab sebenarnya kita dah baca banyak, kan, dalam Al-Quran bahawa sebenarnya kita ni tak akan dibiarkan dengan hanya kata kita beriman selagi mana kita tidak diuji. Jadi kalau kita hadapi kesusahan apa-apa, kita fikir, ya Allah, aku ni memang layak diuji kat dunia ni. Sebab dunia ni bukan tempat orang-orang yang beriman, tapi adalah tempat untuk orang-orang kafir. Dunia ni aku perlu pandang dia adalah sementara. Dunia ni adalah ladang ataupun medan untuk aku beramal, untuk jadikan saham akhirat. Kemudian yang kedua, melazimi 2S ketika menghadapi sebarang bentuk kesusahan. Apa itu 2S? Iaitulah sabar dan solat. Inilah yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Jadi hanya orang-orang yang betul-betul beriman dengan ayat Allah SWT ni je yang mampu merasakan bahawa dua cara ni lah cara yang terbaik ketika mana kita menghadapi kesusahan. Kita sabar. Sabar ni bukan maksudnya kita tak usaha. Sabar dan terus buat tindakan. Sabar dan buat tindakan. Dan juga serah pada Allah SWT dalam solat kita. Okey. Jadi alhamdulillah selesai. Jadi dengan sedikit daripada penceritaan kisah penderitaan, kesusahan, kesedihan yang Rasulullah lalui hari ini, semoga menambahkan rasa bersyukur kita kepada Nabi, bersyukur kita kepada Islam, bersyukur kita kepada para sahabat Nabi yang telah banyak berkorban, yang menderita untuk kita, yang sanggup bersakit untuk kita,
yang sanggup mati untuk kita hari ini. Dan dengan rasa syukur, itulah sebenarnya kita perlu berazam untuk jadi macam mana Rasulullah, ikut jejak Rasulullah, ikut jejak para sahabat. Mulakan dengan diri kita sendiri dulu. Kita perbaiki diri kita dari sudut ibadah kita, dari sudut akidah kita, dari sudut ilmu kita, dan akhirnya kita bantu juga keluarga kita. Jadi insyaAllah sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan bertambah iman, bertambah takwa dan bertambah amal kita setiap hari. Dan Allah SWT sentiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.